sekali kerana sekarang kita ditemani oleh Dr. Zaini dari UMS Sabah dan Dr. Zaini, mungkin sebelum pandangan reaksi cepat terhadap keputusan PRU 13 dan garapan sisi Sabah dan Sarawak itu terutamanya. Kalau kita lihat kepada keputusan semalam, ini jelas menunjukkan bahawa sistem ataupun proses pilihan raya di negara kita benar-benar menjadi suatu proses pemilihan yang dianggap sebagai demokrasi yang sudah semakin dekat dengan masyarakat ataupun dengan rakyat. Dan dalam konteks itu, satu pengajaran moral pilihan raya yang boleh kita ambil dari sini, khususnya pada mana-mana pihak yang ingin bertanding dalam pilihan raya adalah pengundi-pengundi itu tidak boleh lagi dianggap sebagai objek. Ya. Dan malahan mereka harus dilihat sebagai subjek. Dan kalau kita masih ingat, Perdana Menteri Datuk Seri Najib pernah menyebut perkataan bahawa era ataupun period di mana kerajaan know best tentang rakyat itu is over. So ini di keputusan PRU 13 ini bagi saya, dan saya sudah menyebutkan ini banyak kali, bahawa jelas sekali bahawa para pengundi adalah subjek. So maknanya suatu sasaran yang kita tidak boleh meletakkan apa saja polisi yang kita rasa fikirkan baik untuk mereka, tapi kita harus bertanyakan kepada mereka. So itu refleksi implisit yang saya dapat kutip across the board berdasarkan kepada keputusan pilihan raya semalam. Saya nak dapatkan pandangan doktor tentang beberapa kursi yang berpindah atau kehadiran parti-parti tertentu yang Dr. Zaini, kalau kita lihat dari satu kursi parlimen, Pembangkang kini dapat 3 di Sabah dan ada tambahan lebih kurang 10 kursi Dewan Undangan Negeri. Jadi tentunya ini juga memberi realiti baru kepada pimpinan di Sabah. Tentunya Dewan Undangan Negeri Sabah itu lebih meriah rasanya dan juga perwakilan mereka di Dewan Rakyat juga akan bertambah suara. Itu yang saya sebutkan tadi, bahawa kita tidak boleh lagi melihat ataupun dalam konteks ini menyatakan bahawa Sabah itu adalah fixed deposit kepada Barisan Nasional. So dalam konteks inilah misalnya Barisan Nasional atau yang dipimpin oleh UMNO itu harus berhati-hati dan melihat balik dengan meneliti sebaik mungkin apakah makna yang tersirat daripada keputusan pilihan raya ini di seluruh negara, especially kalau di Sabah. So dalam konteks Sabah saya lihat isu yang berlegar itu yang bermain di fikiran para pengundi dan kemudiannya membentuk mereka untuk mengundi siapa itu adalah persoalan yang berkait dengan hubungan di antara federal dan juga negeri. Isunya isu pembangunan ataupun isu-isu yang berkait dengan hak Sabah misalnya, isu-isu yang berkait dengan survival ataupun kemandirian masyarakat Sabah, sama ada yang tinggal di kawasan pendalaman ataupun yang tinggal di kawasan semi bandar ataupun di kawasan bandar. Jadi itu adalah asas utama apabila kita menganalisis ataupun cuba nak memahami politik Sabah itu sendiri. Jadi dalam arti kata lain, selepas kita merdeka lebih daripada 50 tahun, bermakna pihak pemerintah harus melihat balik. Mereka harus menilai kembali dasar-dasar yang sudah mereka laksanakan sebelum ini, apa yang sudah tercapai dan apa yang masih belum tercapai. Maka dalam konteks Sabah itu, kalau kita lihat, sama ada di pihak UMNO Barisan Nasional ataupun di pihak opposition, isunya adalah persoalan yang berlegar kepada hubungan di antara pusat dan juga negeri. Ini yang Doktor, saya nak pergi kepada ada tamu di talian, tapi sebelum tu soalan yang begitu terbuku semalam kerana saya tahu doktor nak datang pagi ini, maka simpan soalan tu daripada penganalisis lain adalah, kalau Datuk Seri Muhammad Najib telah pun bercakap tentang penyatuan nasional, national reconciliation itu, tidakkah itu secara semula jadinya juga patut spesifik kepada rakyat Malaysia yang berada di Borneo? Dan kerana walaupun kita sudah bersama sudah sekian lama sejak 1960-an, tetapi jika masih ada jurang-jurang dan lompong-lompong itu, maka kelompok di Borneo adalah antara yang pertama perlu dimasukkan dalam penyatuan ini dengan lebih terkedepan. Dan itulah ironinya, maksudnya memang selalu disebut bahawa kalau dalam model bangsa Malaysia itu disebutlah Sarawak, Sabah, disebut Sarawak dan Sabah, tapi tidak pernah diambil secara serius. Maksud dalam konteks ini saya sebut di awal tadi, bahawa selalu Sabah dan Sarawak itu dilihat sebagai objek semata-mata. Tidak pernah dilihat sebagai satu subjek yang penting dalam refleksi kepada pembangunan negara bangsa Malaysia itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya saya lihat selepas pengumuman dibuat, kita masih lagi berlegar dalam bentuk satu pemikiran lama tentang China, kerusi China vote
Cina mengundi ini pattern Melayu begini sebagainya. Sedangkan konsep majority minority itu tidak jelas di Malaysia. Itu yang kita harus faham. Jadi dalam konteks ini kita masih lagi struggle cuba nak memahami masyarakat Malaysia abad 21 dengan menggunakan model yang lama. Ini yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita hati-hati dalam menganalisis keputusan PRU 13. Mungkin perubahan struktur pendekatan juga bukan hanya tahap pemerhatian dan perhatian kepada Sabah dan Sarawak, tapi pendekatan struktural itu perlu berbeza. Kita ke talian bersama dengan Dr. Mazhar, Dr. Masri Zainal Abidin. Dr. Masri. Hello, Doktor. Hello. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mungkin doktor nak berikan reaksi awal yang pantas tentang keputusan PRU 13? Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa keputusan ini walaupun banyak pihak mengagak macam PM dapat mengekalkan kuasa, tapi mereka ramai yang mengagak ada anjakan yang lebih besar untuk Pakatan Rakyat, tapi ternyata keadaan seperti itu tidak berlaku. Ada anjakan di parlimen, maksudnya ada anjakan yang sedikit dan Pakatan Rakyat kehilangan negeri Kedah. Jadi saya rasa kekal dengan kemenangan di pihak Barisan Nasional, tetapi ada pembacaan lain yang perlu kita lihat, yang kita sebut sebagai politik baru post pilihan raya yang ke-13. Okey. Dr. Muhammad Asri, semalam Datuk Seri Muhammad Najib ada berkata tentang kekhawatiran beliau terhadap polarisasi, dan kita tahu Dr. Asri selalu bercakap tentang kehidupan ummah yang lebih baik, bekerjasama dan konsep toleransi dalam yang lebih rapat lagi. Jadi bagaimana pemerhatian Dr. Asri terhadap perkara aspek polarisasi yang dikatakan dilambangkan dalam trend dan pola pengundian PRU 13? Ya, kita nampak trend itu, terutama pengundi-pengundi Cina. Saya rasa apa yang boleh Datuk Seri Najib buat dan semua pihak buat, biasanya di kalangan orang Melayu, isu-isu agama ataupun sentimen agama dimainkan supaya jadi agama itu begitu bersifat kemelayuan, sehingga ada sedikit unsur-unsur macam sedikit permusuhan kepada macam cara perbahasan dan seumpamanya kepada kaum lain, khususnya Cina. Tapi nampaknya walaupun sebahagian pihak cuba jadikan itu sebagai senjata dalam pilihan raya, tapi itu sebenarnya tidak baik untuk masa depan kita. Kita perlu, saya rasa, perbincangan agama, idea-idea agama ataupun idea-idea perkauman ataupun idea perbincangan untuk kepentingan kaum sekalipun mestilah bersifat lebih mesra kepada semua pihak. Dan saya rasa dengan tewasnya dua orang, iaitu Datuk Ibrahim Ali dan Zainuddin, memberi laluan sebenarnya kepada kita untuk sedar bahawa isu-isu agama dan kaum ini tidak patut dimainkan. Dr. Asri, dalam konteks itu, jika kita lihat 89 kerusi yang dimenangi Pakatan Rakyat itu, jumlah paling kecil adalah pada parti PAS. Dan adakah ini menonjolkan sesuatu pembacaan bagi pihak doktor, kerana kekuatan yang menjelma kali ini lebih memberikan arus kerusi kepada DAP dan juga PKR berbanding dengan PAS, dan bagaimana doktor melihat perkara ini? PAS bertanding di kawasan Melayu untuk dipersalahkan Cina tidak mengundi PAS tidak benar kerana mereka memberi undi kepada PAS. Tetapi seperti mana yang saya sebut 10 pilihan raya dan 9 pilihan raya, sebahagian idea-idea yang dijaja oleh PAS itu tidak begitu menawan hati orang Melayu, bahkan kadang-kadang juga menggelisahkan orang Cina, umpamanya pemikiran tentang hudud umpamanya, yang mana lebih ditonjolkan lebih daripada idea kebajikan yang disebut itu sendiri, bagaimana idea untuk membangunkan negara dalam kerangka untuk memberikan servis yang lebih baik kepada rakyat yang patut diperkatakan. Jadi artinya hudud dilihat sebagai satu isu yang mungkin menawan hati orang Melayu, ternyata tidak begitu. Tidak begitu. Ramai orang lebih memikirkan tentang bagaimana cara untuk mereka sebagai menjaga kebajikan mereka lebih daripada untuk memerhatikan jenayah yang mereka buat.
Dr. Asri, pagi ini juga saya terpaksa tanya tentang Perlis kerana Dr. Asri ada pemerhatian mungkin lebih rapat juga di situ. Adakah Dr. Asri tidak menyangkakan sebarang kejutan dan memang itu keputusan yang dijangkakan oleh Dr. Asri, dan kita tahu PKR mendapat satu kursi, PAS hanya mendapat satu kursi berbanding dengan 2008. Jadi pandangan Dr. Asri terhadap kejayaan BN di Perlis. Saya rasa Perlis ni macam satu kampung. Dia negeri yang kecil dan semua orang kenal. Kalau di Perlis tu apa saja kita buat, cepat je sampai daripada hujung negeri ke hujung negeri. Politik Barisan Nasional di Perlis dengan banyak turun kepada rakyat. Datuk Seri Syahidan, sahabat saya umpamanya, dan menyumbang kepada rakyat kenurinya, apanya, masalahnya sepanjang tempoh 5 tahun dan sebelum itu lagi. Politik itu sangat amat terlekat dengan perasaan orang Perlis sehingga mereka rasa mereka tak ada pilihan, mereka mengundi BN lah. Kerana Pakatan mungkin hanya orang Perlis tidak seperti, bukan masyarakat kota. Jadi mereka melihat apa yang praktikal yang mereka dapat, bukan apa yang dijanjikan pada masa depan. Terima kasih banyak Dr. Asri kerana bersama kami di pagi hari. Terima kasih. Dan mungkin selepas ini saya pergi rehat dahulu, tapi apabila kembali saya nak melihat bagaimana kita boleh merubah struktur itu dan kita memulakan perbincangan tentang National Reconciliation itu ataupun penyatuan bagi perpaduan seluruh Malaysia, dan saya nak kembali kepada Dr. Zaini dan bagaimana kita boleh melaksanakannya dengan secepat mungkin, mengambil kira bahawa pemikiran di Sabah itu sudah pun majmuk, mungkin telah terlalu lama dan lebih meriah lagi berbanding Semenanjung. Itu kita bincangkan selepas ini. Bagi mereka yang baru menyertai Malaysia Memilih hari ini, kerana mungkin semalam kita faham SRO ni bergerak hingga ke pukul 3.30 pagi tadi, dan mungkin ada yang tidak boleh menyertai diskusi itu, dan jika anda melayari daripada tempat di mana juga anda berada melalui alat mudah alih dan sebagainya, kita masih membincangkan tentang analisis keputusan yang berlaku semalam, dan dalam konteks itu kita tahu Sabah dan Sarawak masih lagi memberikan kursi-kursi yang begitu penting kepada Barisan Nasional untuk Barisan Nasional kekal sebagai kuasa kerajaan persekutuan, tetapi kita menampak impaknya semakin berubah dan realiti baru itu sudah pun dibincangkan semalam hingga ke pagi ini. Dan dalam konteks itu saya ingin masukkan soalan seterusnya kepada Dr. Zaini dari UMS Sabah tentang Datuk Seri Mohammad Najib bercakap tentang kesan yang paling utama adalah polarisasi, dan kita sudah tahu, kita dengar beliau menyebutkan tentang National Reconciliation. Kita akan mainkan video tentang komen Datuk Seri Mohammad Najib itu selepas ini, tetapi komen dari Dr. Zaini dahulu, kerana jika kita terbalikkan pemikiran, maka jika saya berada di sebelah Sabah ataupun Sarawak, dan saya pun pernah bersama dengan doktor yang membawa saya berjumpa dengan golongan intelektual di sana, mereka melihat isu kemajmukan itu sebagai tidak ada masalah sebenarnya berbanding dengan, dan mereka hairan dan mereka sampaikan ini kepada saya, mungkin lebih banyak kepada doktor, kenapa isu ni begitu mendepani masyarakat Semenanjung, sedangkan di Sabah, di Sarawak itu kepelbagaian agama, kepelbagaian subetnik sebagainya itu sudah diterima menjadi perkara rutin. Jadi mungkin National Reconciliation ini perlu meminjam pemikiran dan pendekatan yang sudah pun berlaku sejak azalinya di Sabah dan Sarawak, doktor. Ya, ini yang satu yang ironi dan juga yang menarik untuk diteliti oleh para pentadbir negara kita selepas menguasai balik PRU 13 ini, ialah walaupun kita dulu dikolonize oleh British, tetapi British yang dialami di Semenanjung adalah an officer, a colonial British. Kalau di Sarawak itu ada a family, a broke family. Dan manakala di Sabah itu adalah satu syarikat company, syarikat berpiagam Murni Utara. Jadi bermakna ketiga mereka ni walaupun British tapi mempunyai dasar dan pendekatan kolonial yang berbeza. Okey, jadi pengalaman syarikat berpiagam itu, cara mereka mentadbir dan juga menguasai Sabah itu berbeza dengan apa yang diamalkan di Semenanjung. Jadi persoalan divide and rule tidak berlaku pada era itu. Jadi kesedaran sejarah dalam konteks masyarakat ataupun etnik di Sabah itu berbeza dengan kesedaran sejarah yang ada di Semenanjung. Jadi sebab itu saya sebutkan tadi,
selepas lebih daripada 50 tahun kita merdeka sebagai sebuah negara persekutuan. Jadi kita perlu lihat balik tentang the historical consciousness itu. Okey. Di antara memori sejarah yang ada dalam kalangan masyarakat di Sabah dengan memori sejarah yang ada dalam konteks kalangan masyarakat di Semenanjung. Jadi proses reconciliation yang disebut oleh Perdana Menteri semalam itu suatu yang besar dan perlu diambil serius. Betul. Jangan hanya sekadar bermain di bibir. Jadi harus bermula daripada historical consciousness itu. Itu yang akhirnya akan membantu untuk kita membentuk dan mendekatkan jurang pemikiran ataupun jurang pandang dunia masyarakat-masyarakat ataupun etnik-etnik di Malaysia ni terhadap Malaysia itu sendiri.